Kalau kau rasa tak dihargai, tutuplah mata, peganglah hati. Kalau kau rasa diri kau sunyi, jangan bersedih, aku di sini. Walau hidupmu tumpas, ku akan beri kerjasama. Bangkit wahai kawan, hidup ini tak sempurna, jangan selalu bersedih. Ku juga selalu terlega, kesilapan lama bakal jadi ramai-ramai. Tapi aku sakit bila ramai keji. Sakit aku bukan sakit di hati. Jadi sakit aku pendam sendiri. Rasa sakit ini tak akan berhenti. Kerja seorang guru tidak ubah seperti kerja seorang petani yang sentiasa membuang duri serta mencabur rumput yang tumbuh di celah-celah tanamannya. Sepenuh tema Wawasan Kesemakmuran 2020, Akasia BFM mempersembahkan sebuah drama khas berjudul Warkah, hasil tulisan Maina Latif dan Syafiqah Zainul. Warkah, episod pertama. Pada suatu hari, di sebuah sekolah, dua orang guru sedang berjalan menuju ke kelas masing-masing untuk memulakan proses pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas. Tiba-tiba, datang seorang pelajar yang menghampiri mereka. Cikgu. Saya jual repek yang cikgu. Cikgu belilah. Kalau cikgu rasa, ya Allah, memang sedap cikgu. Saya habang sungguh, saya jamin kalau cikgu beli ni memang sedap. Tak tahan habang. Sepatutnya awak berikan salam dulu dekat kami ni, Sarah. Sorry cikgu, lupa pula nak bagi salam. Assalamualaikum cikgu. Cikgu saya nak habaq ni betul dah jauh lagi saya nampak cikgu jalan tu. Ya Allah, baju cikgu tu lilak-lilak macam lampu raya. Sungguh saya tak bohong cikgu. Waalaikumsalam. Macam tu lah. Sarah, krepek apa yang awak nak jual ni? Satu paket ni berapa yang awak jual? Ni cikgu Mai, saya nak habaq kat cikgu ni. Saya ni jual pek pisang cikgu. Untuk cikgu ni, saya bagi harga menarik cikgu. Untuk cikgu kan, saya bagi 2 paket RM10. Cikgu nak tahu tak sebenarnya saya jual ke orang ni 1 paket RM6. Untuk cikgu 2 paket RM10. Cikgu betul ke cikgu tak mau? Saya jamin cikgu kalau tak sedap saya bagi balik duit ni kat cikgu. Bolehlah Sarah, saya nak 2 paket. Kelia cikgu beli repek saya ni yang saya sayang cikgu ni. Tak tahu nak habaq kat cikgu kan. Tapi ya Allah, semoga cikgu dilimpahkan rezeki dah. Terima kasih sangat-sangat cikgu. Patutlah orang cakap apa? Cikgu ni cantik macam dengan lagu ni. Apa? Cantik tertarik menarik kau memang debu. Saya melawak cikgu. Cikgu jangan terasa, okey? Thank you cikgu. Aku pun jual krepek juga. Lagi sedap. Dah. Masuk kelas semua. Dah bunyi loceng dah tu. Episod kedua. Ceritanya semalam, ada mak bapak datang meradang. Menghentak meja, bersuara lantang. Meluar rasa, menjeling pandang. Kecil hati langsung tidak diundang. Marah benar bila dibuang. Macam amuk pemain bila dibawa padang. Ceritanya hari ini, ada cikgu mengajar di depan kelas. Ada murid di belakang. Bersembang bebas. Ada kerja untuk 1 kelas, tapi yang siap tak sampai 11. Marah cikgu. Berbekas-bekas. Niat di hati, mengajar ikhlas. Yang rajin 13,
Yang lain, malas. Cikgu malang itu masuk ke dalam kelas yang bising. Tiba-tiba, cikgu itu terlihat seorang pelajar perempuan duduk di atas meja kelas. Anis, kamu kan perempuan. Perempuan tak elok duduk atas meja tau. Hello. Cikgu, suka hati Irides. Ingat sikit kaji cikgu tu siput. Eleh. Lagi satu cikgu. Cikgu ingat saya suka girl dengan cikgu. And one more thing. Cikgu jangan tunjuk lagak dekat seniors. Cikgu kena ingat sikit, okay? Cikgu tu masih baru dekat sini. Setakat nak halau cikgu dari sekolah sini pun saya boleh buat lah, cikgu. Diam semua. Anis, ya saya faham. Kamu orang kaya. Siapa je yang dekat sini tak kenal dengan keluarga Datuk Mahadi. Tapi kamu kena ingat satu perkara. Walaupun saya tak kaya macam ayah kamu, tapi saya kaya dengan adab. Tolong jaga adab kamu sebagai seorang pelajar, Anis. Untuk anak murid saya ampunkan segala kesalahan kamu semua dekat saya hari ini. Untuk ruang masa 40 minit ini, saya minta dekat kamu semua untuk beri perhatian kepada proses pengajaran dan pembelajaran saya. Tapi sekiranya ada dalam kalangan kamu tidak berminat, mohon jangan membuat bising dan tidak mengganggu rakan yang lain untuk belajar. Pelajar yang kaya itu terus terdiam dan semua murid sudah bersedia untuk memulakan proses pembelajaran. Namun, Cikgu Malang terpandang di sudut belakang kelas. Ada seorang pelajar yang bersikap aneh yang asyik termenung keluar jendela seolah-olah melihat sesuatu dan senyum keseorangan. Episod ketiga. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kekuatan. Untuk mencari kekuatan, carilah Allah. Hai cikgu, murid mana pula tu yang bagi surat cinta dekat cikgu? Untungnya cikgu, baru masuk sekolah, tak sampai setahun. Dah ramai yang berkenan. Untung. Tak ada lah cikgu. Ini surat daripada pengetua. Kebetulan cikgu ada ni. Boleh tak saya nak tanya cikgu berkenaan tentang laporan mesyuarat baru-baru ni? Saya boleh je nak jawab soalan cikgu. Asalkan cikgu belilah dulu kerepek saya. Tak apalah cikgu. Tiba-tiba tak jadi pula nak tanya. Saya melawak je cikgu. Jangan ambil hati. Episod keempat. Pada suatu hari, Cikgu yang malang ini keluar menaiki motosikal untuk membeli barang dapur. Semasa dalam perjalanan, cikgu ini ternampak seorang pelajarnya sedang mengutip kotak di tong sampah. Lalu, cikgu ini pergi mendekati pelajar itu. Mimi, apa kamu buat ni? Mana mak ayah kamu? Saya tidak ada duit, cikgu. Itu pasal saya kutip kotak. Ayah saya baru saja meninggal dunia sebulan lepas, cikgu. Akibat kemalangan jalan raya. Dan ibu saya pula terlantar di rumah. Cikgu malang itu berasa simpati kepada pelajar berkenaan dan terus mengikori pelajar tersebut menaiki basikal 3 rodanya untuk pergi ke rumah pelajar tersebut. Perjalanan ke rumah pelajarnya ini agak sunyi kerana kiri dan kanan hanya ada ladang kelapa sawit. Jauh sekali untuk melihat rumah di kawasan ini.
Namun, semasa perjalanan, dia merasakan ada yang mengekorinya. Dia berhenti sejenak melihat kawasan sekeliling sehingga dipastikan tiada apa yang pelik. Cikgu malang tersebut meneruskan perjalanannya kembali. Sesudah tiba di rumah berkenaan, Cikgu malang menghulurkan sedikit sumbangan kepada keluarga pelajar dan membelikan barang keperluan untuk keluarga pelajar itu. Mimi, ambil duit dan barang ni. Cikgu, jangan begini. Saya tidak boleh terima sumbangan cikgu ini. Saya boleh cari untuk menampung kehidupan saya sekeluarga. Ambil sumbangan cikgu ni, Mimi. Ini sahaja yang cikgu mampu untuk bantu kamu sekeluarga. Kalau kamu ada masalah, kamu jangan segan silu jumpa dengan saya. Cikgu balik dulu ya. Terima kasih, cikgu. Hati-hati, cikgu. Semasa perjalanan pulang ke rumah, Cikgu malang itu telah dirompak oleh sekumpulan asing jalanan. Banyak barangan peribadi cikgu tersebut telah dicuri oleh perompak itu. Namun, nasib tidak menyebelahi Cikgu malang. Dia telah dipukul dengan objek tumpul semasa bergelut dengan perompak sehingga jatuh rebah ke tanah. Dalam keadaan separuh sedar itu, dia ternampak seseorang yang cuba menyelamatkannya. Walaupun dalam samar-samar untuk melihat, dia merasakan dia sangat mengenali susuk tubuh yang menyelamatkannya itu. Namun, wajah seseorang itu tidak jelas. Keesokan harinya, dia tersedar yang dia berada di hospital berdekatan. Setelah doktor memeriksa tiada kecederaan yang teruk, dia diberikan keluar oleh pihak hospital. Sebelum keluar dari hospital, jururawat yang merawat Cikgu malang itu telah memberikan sepucuk surat. Katanya, pemberian seseorang. Namun, otaknya giat berfikir dan melihat sepucuk surat di tangannya. Siapakah yang menyelamatkannya itu? Apa motif orang ini memberikan surat kepadanya? Episod kelima. Seminggu telah pun berlalu dari peristiwa rompakan. Cikgu malang masuk ke sekolah seperti biasa. Semasa cikgu yang malang ini sampai dan duduk di meja guru, dia terlihat terdapat sepucuk surat yang ditulis dan diletakkan di atas mejanya untuk kali kedua dan tidak tulis juga siapa penulis surat itu. Dunia adalah medan ujian manusia. Jangan pernah mengalah dan mengeluh. Dia sentiasa ada untuk hambanya yang meminta. Dapat surat lagi, cikgu? Cikgu jangan mengeluh. Cikgu patutnya rasa beruntung tau. Saya sendiri pun tak pernah lagi lah orang hantar surat macam ni. You should be grateful because you are the one who get this letter. Asal cikgu gelak. Ya, saya beruntung setiap kali saya buat kebaikan atau ditimpa malang. Akan ada surat misteri ni dekat atas meja saya. Saya mengeluh sebab saya tak tahu siapa yang bagi surat ni. Semasa kejadian rompakan tempoh hari pun saya dapat surat. Cikgu, siapa yang bagi surat dekat saya ni, cikgu? Tapi kan cikgu, takkan cikgu tak perasan siapa yang letak surat ni dekat atas meja saya? Kita kan duduk sebelah menyebelah. Itulah masalah yang saya nak bagi tahu dekat cikgu. Saya sendiri pun tak pernah nampak sesiapa yang hantar surat ni dekat atas meja cikgu. Tup. Saya tengok dah ada surat. Saya minta maaf ya cikgu, tak dapat nak bantu cikgu. Tak apalah kalau macam tu cikgu. Terima kasih. Andai tertulis takdir untukku, Warkah. Episod terakhir.
Semasa mahu pulang ke rumah selepas tamat sesi persekolahan seperti biasa, motosikal Cikgu Malang tidak boleh dihidupkan. Cikgu Malang ini mula berasa penat dengan ujian yang dihadapi olehnya. Cikgu Malang ini meninggalkan motosikalnya dan berjalan ke arah suatu pokok yang rendang untuk melepaskan segala tekanan. Dia memandang ke arah langit dan memejamkan mata. Cikgu Malang terus menoleh ke belakang melihat siapa yang mendekatinya. Namun, semakin pelajar itu menghampiri, dia teringat akan susuk tubuh yang dilihatnya samar-samar semasa peristiwa hitam itu. Timbul persoalan di benak fikirannya. Adakah dia orangnya? Pelajar tersebut melemparkan senyuman dan memberikan salam kepadanya. Kenapa ni cikgu? Nampak macam gelisah je. Apalah nasib saya ni. Dah buat baik pun sering berlaku dugaan dan ujian. Saya penatlah macam ni. Apalah nasib saya. Orang yang hebat sentiasa ceria walaupun hatinya terluka. Orang yang hebat sentiasa menyapu air matanya dengan senyum ketawa. Orang yang hebat selalu reda yang dugaan itu adalah tanda kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebahagiaan akan hadir di saat kau mensyukuri segala nikmat yang dikurniakan oleh Allah kepadamu. Adakah pelajar tersebut yang menghantar surat setiap kali aku ditimpa malang? Adakah pelajar ini yang menyelamatkanku? Wajah yang cantik mungkin dapat menarik mata, tapi akhlak yang baik itu dapat menarik hati. Ada masa ketawa dapat menunjukkan kebahagiaan, tapi ada masa ketawa hanya untuk menyembunyikan rasa kecewa. Hehehe, cikgu sekarang mesti tertanya-tanya, bukan? Ya, saya yang bagi surat-surat itu. Saya yang selalu ikut cikgu ke sana ke sini cikgu pergi. Cikgu tak nak tanya ke kenapa saya selalu ikut cikgu ke sana dan ke sini? Kenapa kamu ikut saya? Bagaimana kamu tahu saya telah ditimpa malang? Sebenarnya saya pun tak ada jawapan kenapa saya ikut cikgu. Saya selalu berasa tak sedar hati dan firasat saya kuat mengatakan yang cikgu akan ditimpa nasib malang. Ini mungkin kelebihan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada saya. Dan kenapa kau bagi surat itu? Saya bagi surat itu kerana saya mahu cikgu sedar bahawa Allah lebih tahu apa yang baik untuk kita berbanding diri kita sendiri. Inilah penawar untuk hati apabila sesuatu yang tidak diingini berlaku dalam hidup. Namun yakinlah bahawa Allah adalah sebaik-baik perancang. Saya tahu cikgu orangnya yang baik. Ingatlah cikgu, orang yang berbuat baik disukai dan dikasihi oleh Allah. Malah diberi ganjaran pahala bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Terima kasih bagi surat-surat tu. InsyaAllah saya akan terus berbuat baik. Tapi ada satu soalan lagi yang saya nak tanya dekat kamu. Kamu ke yang selamatkan saya tempoh hari masa saya terlibat dengan kemalangan rompakan? Sungguhnya saya harap yang selamatkan saya itu ialah kamu. Ya, sayalah tu, Superman yang selamatkan cikgu. Hebat kan saya? Terima kasih Superman sebab selamatkan saya. Saya banyak terhutang budi dengan kamu. Sama-sama cikgu. Itu tanggungjawab Superman cikgu untuk menyelamatkan orang yang dalam kesusahan. Okeylah cikgu, saya dah nak balik ni. Nanti ibu saya risau pula kalau saya balik lewat. Okey, hati-hati. Cikgu pun nak balik dah. Kawan cikgu dah sampai. Saya rasa petang nanti saya datang balik untuk ambil motosikal saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau kau rasa tak dihargai, tutuplah mata, peganglah hati. Kalau kau rasa diri kau sunyi, jangan bersedih, aku di sini.